Assalamualaikum yang berbahagia Datuk. Saya Bintara Kanan TMK Mak Firdaus bin Mazlan, wakil daripada Markas Tentera Laut. Ingin menanyakan satu soalan kepada Datuk. Bagaimanakah cara untuk kita menzahirkan perasaan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih Datuk. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya menyambung tazkirah ringkas saya dalam bentuk soal jawab. Hari ini saya menerima soalan daripada Firdaus, mewakili TLDM, bertanya mengenai bagaimana kita nak bersyukur pada Allah. Kalimah syukur ini daripada perkataan Arab syakara yashkuru, syukran, maknanya dalam bahasa Melayu kita kata terima kasih. Terima kasih berarti kita satu ucapan yang kita biasa di antara kita sesama makhluk. Kalau kita sesama kawan kita kata terima kasih, thank you, syukran. Tapi dalam konteks Allah SWT, bagaimana kita nak berterima kasih kepada Allah, bersyukur. Bersyukur. Jadi syukur ini lebih kepada kita dengan Allah SWT, lebih dekat di situ. Kalau sama kita panggil terima kasih. Jadi kesyukuran ini, kenapa kita perlu bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana kita nak mensyukuri nikmat Allah? Pertamanya, kita perlu berterima kasih, bersyukur kerana pertamanya Allah Ta'ala telah pun mencipta kita, menjadikan kita ni sebagai makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah, sesungguhnya aku mencipta manusia seindah-indah penciptaan. Alhamdulillah kita tidak dijadi sebagai haiwan, binatang-binatang. Allah Ta'ala boleh pun nak menjadikan kita demikian, dan kita ni seindah-indah ciptaan. Kerana kata, kenapa begitu? Cuba kita tengok, kita renung daripada atas sampai ke bawah. Fizikal kita, akal kita, kekuatan minda, kekuatan hati, memang kita memang terbaik. Sebuah singa boleh dijinakkan oleh manusia. Sebesar-besar gajah boleh ditunggani oleh manusia. Bahkan kita pukul lagi gajah. Kerana Allah Ta'ala mencipta gajah itu, mata dia apa kita panggil sempit, kecil. Telinga dia besar. Cuba tengok. Gajah dia tak tahu badan dia tu besar. Kalau dia tahu, dia tibai, kita tibai dia tendang kita. Sebab tu dia, mata dia kecil. Allah Ta'ala punya laqad khalaqnal insan. Jadi manusia ni dicipta ngam. Orang budak-budak sekarang kata ngam. Sedang elok je. Hidungnya macam tu, telinganya macam tu, mata. Bahkan ada orang tu dicipta lebih handsome kan, lebih lawa. Itu maknanya ini kita mensyukuri nikmat. Pertamanya, hasil ciptaan Allah yang begitu hebat kepada manusia. Itu pertama. Yang keduanya ialah kita dikurniakan nikmat, nikmat Allah Ta'ala. Sebab tu Allah kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu mensyukuri nikmatku, aku akan tambah lagi, kata Allah. Tetapi kalau kamu kufur, ingat di akhirat besok aku azab. Tak bersyukur artinya tidak mensyukuri, tidak mengucapkan terima kasih kepada Allah dalam cara-cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Cara kita nak berterima kasih kepada Allah tidak sama dengan kita berterima kasih sama manusia. Caranya berbeza. Pertama, nak berterima kasih kepada Allah ialah ibadat. Allah tak minta kita bawa pergi pisang, bawa pulut kunyit, bawa kek. Sebab Allah Ta'ala bukan jenis macam tu, bukan jenis makhluk. Dia adalah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, the most powerful God, Tuhan yang maha berkuasa. Dia tidak mendak macam tu. Dia nak, aku ciptakan kamu sebagai hamba, macam mana kamu nak membalas ciptaanku yang begitu hebat, kerana nikmat yang aku bagi kepada kau. Wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Aku jadikan apa yang ada langit dan di bumi adalah aku bagi kemudahan pada kamu. Sebab tu saudara semua, kita tengok apa yang ada di langit, udaranya, awannya, matahari, bulan, semua untuk kita. Tengah hari matahari menyinari alam, menyebabkan kita jadi terang. Malam kita nak tidur, kalau terang macam tu kita tidur tak syok. Allah Ta'ala buat bulan, tengok cahayanya macam kita lampu tidur dalam bilik kita, kita takkan lampu tidur tu yang terang kita ambil yang 100 watt, kita akan ambil yang 25 watt. Suasananya nak tidur, Allah Ta'ala macam Allah Ta'ala buka lampu tidur bulan, siang matahari kita nak bekerja, Allah Ta'ala bagi matahari suluh kita dengan seterang-terangnya. Wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Dalam aku bagi kemudahan kepadamu apa yang ada dekat bumi seluruhnya, di lautan, di dalam
hutan belantara, dengan segala ciptaannya semuanya. Sama ada kita jumpa tak jumpa, sebenarnya nikmat Tuhan tak ada di mata tempat. Ada orang baru jumpa nikmat dengan ubat ini, daun ni boleh jadi ubat. Dulu tak jumpa. Sebenarnya kita yang tak jumpa, Allah Ta'ala dah siap lama dah. Itu di antaranya. Jadi cara mensyukuri nikmat Allah ialah ibadat. Siapa yang tidak beribadat berarti dia telah pun awal-awal lagi gagal untuk bersyukur. Ibadat yang utama dalam hidup kita ialah solat. Dengan kata lain, siapa yang tak solat, walau hebat mana dia pun di dunia, walaupun pangkat tinggi macam mana pun, dia tidak dianggap hamba yang bersyukur. Dia hamba yang derhaka kepada Allah. Bunyi bahasa kasar, tapi begitulah. Aku bagi padamu kamu semua ini 1 dan 2 sebagainya, tapi kamu tak reti nak berterima kasih. Bukan Allah Ta'ala minta banyak pada kita, dia minta kita sujud. Ya, sujud waktu-waktu yang telah ditentukan, di mana satu solat itu kalau kita buat dalam 5 minit pun selesai. Allah Ta'ala bagi 24 jam, Allah Ta'ala minta dalam 25 minit kita untuk kita tunduk sujud. Selebihnya volunteer. Yang lain itu sunat. Nak sembahyang sunat silakan, tak nak pun tak apa, ya. Orang nak kelebihan, nak ketinggian, dia sembahyang sunat. Tapi takat nak lepaskan fardu, merealisasikan, kata orang bahasa sekarang, merealisasikan kita sebagai hamba, maka 5 waktu jangan tinggal, ya. Saya menyerulah seluruh warga tentera di mana saja yang melihat forum ini, rancangan ini, ya, tazkirah saya ni, supaya jangan kita tinggal solat. Berarti kita sudah melarikan diri daripada konsep kehambaan, dan kita tidak dianggap orang bersyukur, ya. Dan kesyukuran yang kedua di atas apa? Di atas nikmat Allah Ta'ala memberikan agama Islam kepada kita. Kita dijadikan penganut Islam, kan? Yang tak jadi Islam, mereka masih lagi terumang-ambing mencari akidah yang betul, mencari Tuhan. Kadang-kadang tak jumpa pun Tuhan. Jumpa Tok Pekong, jumpa Jesus Christ, kata anak Tuhan, Tuhan 3, kan? Dalam Hindu pula Tuhan sampai 4 yang besar-besar. Tuhan Wisnu, ya, Siva, Brahma, Murugan, ya. Ni Tuhan 4. Ada lagi Tuhan anak-anak lagi anak tu kan. Ada Tuhan ada Siva, ya. Ada Tuhan dikata Ganeshan, ya, Tuhan yang kepala gajah tu, kan. Jadi ini semua mereka tak jumpa Tuhan, kesian dia. Jadi kita di sana dah jumpa, alhamdulillah. Kita tak banyak mencari, Allah Ta'ala takdirkan itu telah pun begitu, dan kita alhamdulillah kita memiliki keturunan. Jadi bagi orang yang tidak menemui Allah sebagai Tuhan, kesian, ya. Berarti kita, kalau kita tunjukkan, kita doakan supaya yang tak masuk Islam tu masuk Islam. Kita doakan, ya. Mudah-mudahan mereka satu hari nanti meluk Islam. Tidak antara. Sekarang ni alhamdulillah ramai, ya. Di Eropah, di Rusia, saya mendapat maklumat bahawa Rusia satu hari nanti akan jadi negara yang komuniti Islam akan ramai. Hasil daripada petunjuk Allah. Walaupun mereka cuba nak tutup Islam ni dengan memburuk-burukkan Islam, tapi Allah Ta'ala tetap menyempurnakan. Kerana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ada ayat walau karihal musyrikun, ya. Mereka cuba untuk menutup nur Allah, tetapi Allah tetap menyempurnakan nurnya di mana-mana. Nur artinya sinar agama Islam tu akan terpancar di mana-mana. Itu. Jadi kita ni bersyukurlah. Allah Ta'ala dah bagi kita Islam, iman dah ada. Cuma nak membajai Islam, membajai iman dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah, dan kita pun dah tahu dah, ya, solatnya, puasa, zakat, haji, ya. Dan Rasulullah pun membawa misi untuk menjadi manusia terbaik, mestilah akhlaknya mesti baik. Sehingga baginda menyebut dalam satu hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkit untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Misi kebangkitan Rasulullah sebagai Nabi Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Ini yang kita kurang umat Islam. Sebab tu kita kadang-kadang kita dilihat tidak ada kelebihan. Kenapa? Kerana akhlak kita kadang-kadang lebih teruk daripada non-Muslim. Kebersihan tak jaga, berkelahi sama sendiri, kan? Isap dadah, berjudi. Kadang-kadang kita dengan orang bukan Islam duduk sebelah-sebelah judi, duduk berbaris nak beli 4 nombor ekor, tengok acong duduk belakang, kita ada depan lagi, kan? Teruk. Judi cyber sekarang ni macam-macam. Ni macam mana orang nak hormat kita? Sebab kita menyalahi daripada asas prinsip kebangkitan Rasulullah sebagai Rasul. Ya, Rasulullah kata aku datang untuk menyempurnakan akhlak kamu.
tapi kamu buat yang lain, kan? Rasulullah tak tunjuk benda-benda tak elok semua dalam sejarah kepribadian Rasulullah sebagai Rasul. Semuanya Rasulullah tunjukkan contoh-contoh yang baik, ya. Ini di antara. Jadi kalau kita nak mensyukuri nikmat Allah, tak lain tak bukan, kita kenalah mengikuti pedoman Al-Quran dan pedoman sunnah Nabi. Kita dah tahu dah sebenarnya, kita dah cuma nak tak nak aja nak buat, ya. Nak tak nak aja. Jadi cuma saya bagi tahu asas-asas kenapa kita perlu bersyukur. Yang pertama tadi, kerana kita adalah makhluk terbaik, kita diberikan segala nikmat, kita dikurniakan agama Islam dan iman, ya. Jadi kita diberikan segala-galanya. Umat Islam semua adalah yang terbaik. Jadi mudah-mudahan dengan prinsip ini kita akan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.